Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka dapat lagi kita berada di atas muka bumi ini dalam nikmat iman, Islam dan ihsan. Kerana nikmat Islam, iman dan ihsan adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baik. Kita beragama Islam. Dari manakah Islam ini kita perolehi? Tidak lain tak bukan, Islam itu adalah agama ataupun cara hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan kita terima ia melalui lidah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk yang dikatakan firman ataupun dalam bentuk yang dikatakan sebagai hadis. Baik. Saya suka membawa kita mengulang kaji atau menghimbau semula satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an. Ya. Pada suatu ketika Nabi duduk bersama-sama dengan para sahabatnya. Ya. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang putih pakaiannya, yang hitam rambutnya, yang hebat, ya, datang ke dalam majlis Nabi SAW bersama sahabat. Dan lelaki ini tidak ada tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan, ya. Dan arti kata tidaklah nampak tanda-tandanya ia datang dari jauh ke majlis tersebut. Lelaki ini duduk di depan Nabi dan merapatkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan tangannya ke atas paha Nabi, ya. Para sahabat pun kaget, ya, kaget dan heran, dan dikatakan Saidina Umar rasa marah, ya, kerana seolah-olah lelaki itu tidak beradab lah, begitu maksudnya. Kemudian lelaki itu bertanya kepada Nabi SAW, apakah Islam? Nabi menjawab, Islam itu engkau mengucap 2 kalimah syahadah, engkau solat 5 waktu, engkau mengeluarkan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji jika engkau mampu. Dan lelaki itu bertanya lagi, apakah iman? Nabi SAW menjawab, iman itu engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, dan kau percaya bahawa buruk dan baik itu datang dari Allah. Dan lelaki itu bertanya lagi, apakah itu ihsan? Nabi SAW menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka ingatlah bahawa Allah Ta'ala itu melihat akan engkau. Hadis ini dipanjang lagi, ya, ada sambungannya lagi. Tapi membedai, saya sebutkan lebih kurang, ya, mafhumnya begitu, untuk kita mengingati balik, ya, apakah yang dinamakan iman, Islam dan ihsan. Ya. Dan dikatakan sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapakah lelaki tersebut? Dan Nabi menjawab, sesungguhnya ia adalah malaikat, ya, malaikat yang datang untuk menjelaskan kepada kita apakah itu iman, Islam dan ihsan, ya, secara soal jawab. Ya. Kalau tak silap saya, malaikat Jibril lah, ya, kalau tak silap lah, ya. Kalau silap boleh perbetulkan. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Jadi daripada hadis ini kita dapat faham rukun iman,
Islam dan ihsan, ataupun rukun bagi akidah, bagi ibadah dan bagi akhlak, ataupun rukun bagi ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ya. Maknanya rukun iman iaitu kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar, dan percaya kepada apa lagi satu ni, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat dan percaya kepada qada dan qadar. Ya. Dan Islam itu ataupun ibadah itu iaitu kita mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji. Dan rukun ihsan itu iaitu kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tetapi jika kita tidak melihat Allah, dan memang kita tidak dapat melihat Allah di atas dunia ini, maka kita ingat bahawa Allah melihat kita. Ya. Inilah dinamakan sendi Islam, ya, sendi agama yang kita anuti, iaitu terdiri daripada 3 elemen, iaitu elemen akidah, ibadah dan akhlak. Ya. Di samping itu, di dalam elemen tersebut dia mengandungi pecahan-pecahan je lah. Seperti contohnya elemen ibadah, dia termasuk juga akhlak kita dengan manusia, dengan haiwan dan dengan alam. Ya. Demikian juga dengan ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak, dia merangkumi, ya, tata cara hidup kita zahir dan batin. Ya. Demikian juga ilmu akidah, dia merangkumi juga tentang perkara-perkara samiat, ya, seperti seksa kubur, alam gaib dan sebagainya. Ya. Maka hendaklah kita faham bahawa 3 elemen ini adalah wajib kita pelajari dan wajib kita amalkan dan wajib kita percaya. Ya. Jangan sekali-kali kita tinggalkan salah satu. Artinya kita hanya mengamalkan elemen akidah dan ibadah dan kita tinggalkan elemen akhlak ataupun tasawuf, maka tidak sah kita sebagai seorang Islam. Ya. Sekianlah dulu. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.